Biarpun Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menjelaskan bahawa pengampunan ini merupakan kurniaan yang di-Pertuan Agong berdasarkan prinsip belas kasihan dan nilai manusiawi seperti yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, ia masih tetap tidak dapat meredakan kemarahan dan keresahan masyarakat. Saya memahami sepenuhnya akan kemarahan dan keresahan orang ramai yang melihat akan proses pengampunan ini merupakan sesuatu ketidakadilan. Akan tetapi panggilan dan seruan atas perubahan proses pengampunan ini telah menimbulkan beberapa kebimbangan. Ada cadangan daripada NGO dan orang awam yang munasabah, tetapi ada juga yang perlu dikaji dengan teliti. Saya akan sentuh beberapa cadangan dalam ucapan ini. Cadangan pertama ialah satu alasan diberikan tentang pengampunan Najib. Saya bersetuju dengan cadangan NGO Projek Sama untuk permohonan dibuat kepada bekas YDPA sebagai pengerusi lembaga pengampunan di wilayah persekutuan untuk membenarkan lembaga pengampunan keluarkan satu kenyataan untuk memberitahu orang ramai tentang alasan-alasan pengampunan diraja serta penjelasan terhadap show yang dibuat kepada bekas yang di-Pertuan Agong dan dapat bertulis oleh Peguam Negara. Kenyataan ini penting untuk memastikan kepercayaan orang ramai terhadap mekanisme pengampunan yang termaktub dalam perlembagaan. Kes Najib adalah sungguh serius dan rakyat berhak untuk mendapat maklumat. Jikalau tidak ada alasan diberikan oleh lembaga pengampunan, orang ramai akan ada syakwa sangka adanya penyalahgunaan kuasa dan mereka yang berkuasa boleh melakukan rasuah bebas daripada hukuman atau dengan izin impunity to commit corruption. Cadangan kedua daripada NGO ialah untuk ada tempoh masa untuk membuat permohonan pengampunan, bahawa setiap tahanan perlu berada di dalam tahanan minimum 3 tahun. Setahu saya tidak ada undang-undang atau peraturan yang menghadkan masa untuk membuat permohonan pengampunan. Pendapat saya ialah ini tidak harus diadakan kerana sesiapa sahaja yang mengikuti prosesnya boleh kemukakan permohonan dan akan didengar. Sistem pengampunan ini merupakan akses penting bagi memastikan bahawa pesalah yang melakukan kesalahan atas kedesakan hidup atau mereka yang telah menginsafi kesalahan yang mereka telah lakukan dapat dipertimbangkan oleh YDPA akan pengampunan mereka. Pertimbangan utamanya adalah soal ihsan, belas kasihan atau apa yang disebut bahawa yang di-Pertuan Agong adalah sebagai mercu keinsanan atau dengan izin fountain of justice. Pardon to be worthy of his name must allow the application for pardon to be considered even by the unpardonable, and if mercy and compassion warrants, to be granted. Cadangan ketiga oleh NGO adalah Najib tidak layak untuk diberikan keampunan. Sebarang laungan dan suruhan NGO ke atas mereformasi sistem yang dibangkit selepas pengampunan Najib harus mengambil kira bahawa walaupun sebahagian hak manusiawi bagi pesalah-pesalah ini telah ditarik seperti kebebasan, tetapi bukan semua hak manusiawi dibatalkan bila seorang disabit kesalahan. Oleh yang demikian, merupakan proses penting bagi memastikan bahawa nilai manusiawi penjenayah ini biarpun sekeji-keji mereka dapat dilindungi. Lagi bila permohonan pengampunan ditimbang oleh YDPA, jasa dan sumbangan pemohon perlu diambil kira juga. Rekod baik sebelum ini tidak akan dipadamkan kerana kesabitan
Dengan izin, on conviction, an offender loses some rights such as freedom of movement, but not all of his rights as a human being and the inherent dignity are forfeited. Conviction does not mean that the offender is open to excessive and cruel punishment or to be debased or devalued as a human being. He does not lose his right for his pardon application to be considered.